atau bangun untuk solat sunat, ubah tempat salat juga, disebabkan tidak ada sesiapa untuk dia bercakap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menyebut sekiranya salat fardu dan salat sunat perlu dipisahkan dengan bercakap atau berubah tempat. Bolehkah sekiranya seseorang yang salat bersendirian di rumah, dia pisahkan salat fardu dan sunat dengan berzikir atau baca Al-Quran, atau bangun untuk solat sunat, ubah tempat salat juga, disebabkan tidak ada sesiapa untuk dia bercakap. Baik. Sebenarnya asas dalam perkara ini berdasarkan beberapa hadis dari Nabi SAW, antaranya hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, "Idza sallaita al-jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja." Yang bermaksud lebih kurang daripada Muawiyah radhiyallahu anhu yang berkata, apabila kamu menunaikan salat Jumaat, maka jangan kamu menyambung salat Jumaat itu dengan salat sunat yang lain, sehinggalah terlebih dahulu kamu berkata-kata, kamu bercakap ataupun kamu keluar dari masjid dan menunaikan salat sunat selepas Jumaat di rumah. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami perkara sedemikian, kata Muawiyah. Kemudian kata Muawiyah, iaitulah perintah Nabi, alla tusala salatun bi salatin, iaitulah jangan disambung salat fardu dengan salat sunat yang lain, sehinggalah kita berkata-kata terlebih dahulu ataupun kita keluar dari masjid dan kita menunaikan salat sunat di rumah, kerana salat sunat yang ditunaikan di rumah adalah lebih afdal berbanding menunaikannya di dalam masjid. Kerana itu kita akan tengok antaranya Al-Imam Nawawi ketika beliau mensyarahkan hadis yang saya baca sebentar tadi, kata Al-Imam Nawawi, fihi dalilun lima qalahu ashabuna, يعني فقهاء الشافعية أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده. Kata Imam Nawawi rahimahullah, pada hadis ini terdapat petunjuk apa yang telah dikatakan oleh para sahabat kami, iaitulah di kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, bahawasanya salat nafilah yang ratibah, salat rawatib itu dan seumpamanya dan salat-salat sunat yang lain dianjur atau digalakkan supaya ditunaikan, kita berpindah dari tempat kita menunaikan salat fardu ke tempat lain. Dan tempat yang paling afdal untuk kita berpindah untuk melakukan salat sunat ialah di rumah kita sendiri. Wa illa, jika tidak, maka tempat lain di dalam masjid atau selainnya lebih afdal berbanding kita menunaikan salat sunat di tempat yang sama kita menunaikan salat fardu. Tujuan perpindahan ini iaitulah untuk memperbanyakkan tempat kita menunaikan salat, supaya walitanfasala suratul nafilati an suratul faridah, kata Imam Nawawi, supaya berlaku pemisahan salat sunat dengan salat fardu. Wa qawluhu, dan sabda Nabi perkataan Muawiyah, hatta natakallama, sehingga terlebih dahulu kita bercakap terlebih dahulu sebelum menunaikan salat sunat. Kata Imam Nawawi, dalilun ala anna al-fasla bainahuma yahsulu bil kalami aidan, merupakan dalil atau pembukti menunjukkan pemisahan, perintah untuk memisahkan, untuk membezakan di antara salat fardu dan salat sunat itu terlaksana dengan berkata-kata. Tujuan dia bukan suruh bersembang selepas salat, tetapi yang disuruh adalah melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan kita memisahkan di antara salat fardu dengan salat sunat. Itu asal perintah. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, walakin bil intiqali afdal lima dzakarnahu wallahu a'lam. Tetapi dengan kita berpindah ke tempat lain, itu yang lebih afdal berbanding bersembang sahaja. Berpindah tempat lain lebih afdal, kata Al-Imam Nawawi,
selain dari kita mematuhi perintah Rasulullah supaya jangan menyambung salat fardu, jangan mewujudkan gambaran seolah-olah ada persambungan di antara salat fardu dengan salat sunat. Jadi berpindah itu lebih afdal, kerana berpindah itu bukan setakat kita melaksanakan pemisahan di antara salat fardu dengan salat sunat, bahkan kita juga telah memperbanyakkan tempat sujud. Itu maksud perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Aya'jizu ahadukum idza shalla an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi." Yang bermaksud, apakah seseorang kamu tidak boleh lakukan? Apakah kamu tidak boleh lakukan, yakni perintah dari Nabi SAW, atau kita boleh kata jangan seseorang kamu melakukan idza shalla, apabila dia telah menunaikan salat fardu, untuk dia ke hadapan atau ke belakang, atau bergerak ke kanan atau ke kiri untuk menunaikan salat sunat. Maknanya di dalam hadis ini ada anjuran dari Nabi SAW bagi sesiapa yang hendak menunaikan salat sunat selepas salat fardu, dia melakukan sesuatu yang menunjukkan berlaku pemisahan di antara salat fardu dengan salat sunat, iaitulah dengan dia berpindah tempat sama ada ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, tujuan perpindahan itu selain kita memisahkan antara salat sunat dan salat fardu, demikian juga kita dapat memperbanyakkan tempat-tempat kita melakukan ibadah kepada Allah, memperbanyakkan tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada soalan yang ditanya. Bolehkah sekiranya seseorang yang salat bersendirian di rumah, dia pisahkan salat fardu dan salat sunat dengan berzikir? Maka jawapan dia boleh. Atau baca Al-Quran, maka jawapan dia boleh. Jika melakukan pemisahan yang ada perbezaan ada pemisah di antara salat fardu dan salat sunat, telah terlaksana pemisahan itu, maka dia telah mendapat pahala mematuhi perintah anjuran sunat Rasulullah SAW untuk kita tidak mewujudkan gambaran bersambung di antara salat fardu dan salat sunat. Wallahu a'lam.